Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ni kita dapat insya-Allah masih lagi dapat meneruskan penerokaan insya-Allah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah cuba memahami, usaha kita untuk cuba memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam bentuknya yang sebaik mungkin, setepat mungkin daripada apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat baginda. Kefahaman yang paling tepat dan paling baik adalah kita cuba untuk memahami daripada pertama, kan, daripada Al-Quranul Karim sendiri, kan. Bila mana kita dapat Al-Quran ini, dia menerangkan tentang diri dia, kan. Ayat yang lain menerangkan tentang ayat yang lain. Jadi apabila kita ada sesuatu bahagian yang kita perlu fahami, maka kita akan, dan tafsir ini dirujuk kepada ayat-ayat lain, ayat yang selari dengannya untuk mendapatkan kefahaman yang paling tepat. Dan kita telah sebut tentang kepentingan untuk kita memahami Al-Quran ini dalam bentuknya yang koheren, kan, yang dalam yang nazam Al-Quran, kan. Surah Al-Mursalat ini, kan, kita telah melalui, kan. Dia ada satu bahagian yang Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada, kan, blok yang kedua yang kita telah bincang dalam surah ini. Blok yang kedua, bermula daripada blok yang kedua ni, Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan ayat-ayat dalam surah Al-Mursalat ini seolah-olahnya kepada paragraf-paragraf, kan. Setiap paragraf itu ada kesimpulan di hujungnya yang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan berulang-ulang kali, kan. Wailun yawma idzil lil mukadzibin, kan. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan, kan. Salah satu aspek yang kita nak merasai daripada pengulangan ini adalah ayat Al-Quran ini sedang berhadapan dengan surah ini, khususnya bercakap dengan mereka yang amat tinggi kedegilan mereka, kan, yang tidak terkesan dengan hujah demi hujah dan juga ancaman demi ancaman yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul, kan. Kerana itu diulang-ulangkan, kan, supaya mereka ingat bahawa kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, kan. Bukan saja sebenarnya kepada para pemuka Quraisy yang kita tahu, yang dijadikan khitab atau adresi kepada perbincangan dalam surah-surah ini, tetapi juga sebenarnya apabila kita membaca ayat-ayat ini, kita nak merasai bahawa dia sedang dilontarkan kepada mana-mana hati, mana-mana perasaan yang masih lagi tidak terkesan, kan, dengan semua hujah-hujah yang berupa mukjizat, kan. Hujah-hujah yang sebenarnya, kalau seperti yang saya katakan, bila saja kita baca ayat Al-Quran ni, setiap hari kita akan ditemukan dengan kejutan-kejutan
apabila Allah SWT melontar hujah-hujah yang tidak terfikir dalam pemikiran, kan, tapi dilontarkan oleh Al-Quranul Karim, kan, yang menjadi satu bukti ataupun juga satu sudut kayu ukur kepada hati kita, kan, terkesan ataupun tidak kita dengan hujah-hujah ini. Kalau masih lagi merasa tidak terkesan dan tidak sampai lagi ke peringkat untuk kita memberi penghargaan, kan, ataupun merasai kesan ingatan Allah SWT yang bertubi-tubi ini, maka sebenarnya ada kekerasan yang dalam hati kita yang perlu kita lembutkan, lunakkan, kan? Kerana sebab itulah dilontar berkali-kali, kan, soalan yang sama ni, dia juga menjadi kayu ukur, kan, ada sama ada tersentuh ataupun tidak darjah kekerasan hati kita, kan. Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT menceritakan tentang Bani Israel, kan, yang terdahulu, kan, Yahudi, kan, yang, kan, walaupun ditunjukkan oleh Allah SWT berbagai-bagai peristiwa yang berlaku sepanjang sejarah mereka, kan, tapi mereka masih lagi tidak mahu menerima hujah-hujah, kan, Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana itu adalah satu sudut dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan satu lagi kumpulan manusia yang telah keras hati mereka, kan, kerana tidak terkesan dengan berbagai-bagai peristiwa yang setengah-setengahnya adalah merupakan mukjizat khariqah adat, kan, yang mencari adat kebiasaan biasa, tapi mereka masih lagi tidak terkesan dengan keadaan ini, kan. Begitulah juga ini adalah untuk Quraisy, kan, Arab Quraisy, musyrikin Quraisy secara khususnya dan secara umumnya untuk kita semua, kan, peringatan yang sama, kan. Kepada Bani Israel ini Allah kata, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, kan. Setelah itu qasat qulubuhum, kan, Allah telah menjadikan hati mereka ini keras, kan, fahiya kal hijarah, seperti mana batu, kan, aw ashaddu qaswah, ataupun lebih keras lagi daripada batu ni, kan. Kenapa? Allah kata, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di kalangan batu ini, daripada batu ini ada lama yatafajjaru minhul anhar, mengalir, kan, aliran sungai, aliran air yang keluar daripada batu ini, kerana walaupun batu ini keras, tapi air boleh juga mencari jalan untuk mengalir di celah-celah batu ni, kan, dan keluar daripada batu ni, kan. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar, kan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada yang, kan, yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, kan, yang pecah, kan, terbelah, kemudian mengalir air, kan, daripada batu ini, kan. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan daripada batu ini juga, kan, ada yang pecah takut jatuh, kan, berjatuhan kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sebenarnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kat situ, kan, itu adalah berkait dengan sejarah yang panjang yang telah dilalui oleh Bani Israel ni, kan. Mereka telah melihat semua perkara ini, kan, iaitu, kan, kekerasan hati mereka ini, kan, berlaku setelah Allah SWT tunjukkan berbagai-bagai bukti kepada mereka, kan.
bukti-bukti yang merupakan amat kuat dan amat jelas kan, yang tidak dapat disangkal lagi oleh mereka kan. Tapi masih lagi hati mereka keras kan, dan tidak mahu lagi untuk menerima hujah-hujah ataupun peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebutkan kepada mereka kan, summa qasat qulubukum min ba'di dhalik, maka hati mereka menjadi keras selepas daripada itu, selepas daripada banyak peristiwa-peristiwa yang Allah telah tunjuk kepada mereka. Bahkan lebih keras lagi daripada batu. Bahkan di antara batu-batu itu ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Ini semua adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang telah Allah SWT tunjuk kepada mereka sebenarnya kan. Mereka melihat daripada batu ni air laut yang dipukul dengan tongkat oleh Nabi Musa alaihissalam boleh terbelah kan, kerana kan, batu yang keras boleh membelah kan lautan ini menjadi jalan untuk mereka lalui kan. Begitu juga daripada kalangan batu ni Allah SWT telah ceritakan kan, bila mereka minta air kepada Musa, wa idh istasqa Musa liqaumi faqulna drib bi'asakal hajar kan. Allah SWT kata pukullah Musa batu dengan tongkat kamu, kemudian keluarlah 12 mata air kan. Faqulna drib bi'asakal hajar thumma fanfajarat minhu 12 'aina, terpancarlah daripada batu-batu itu 12 mata air kan. Jadi Allah SWT ingatkan balik, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, setelah itu hati kamu menjadi keras kan, seperti mana batu atau lebih keras lagi daripada batu. Sebab semua yang diceritakan ini kan, mata air keluar daripada batu dan sebagainya, adalah perkara yang telah mereka lihat kan. Begitu juga di antara batu ini kan, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruj minhu al-ma' wa inna minha yahbitu min khasyatillah, yang jatuh berantakan, pecah kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini berlaku ketika mana mereka Musa alaihissalam minta nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala kan, dalam dicerita dalam Al-Quran juga kan. Kemudian Allah suruh tengok batu-batu di gunung ni kan, sama ada dia boleh kekal kat situ ataupun tidak kan. Tapi kan, batu-batu ini pecah berantakan kerana takut kepada Allah SWT ni kan. Kita kata sebab dalam ayat ni disebut min khasyatillah, kerana takut kepada Allah SWT kan. Tapi hati mereka yang Allah ibaratkan kan, di sini qasat qulubuhum ni, kerasnya hati mereka ni kerana mereka tidak terkesan dengan semua hujah-hujah dan juga apa yang mereka lihat di hadapan dengan mata kepala mereka kan. Inilah yang menjadi bencana yang besar kan, yang dalam surah ini diulang-ulang kan, supaya kan, boleh kan, peringatan dan juga ancaman amaran ini boleh mengetuk hati yang keras kan, sebegini kan. Takut-takutnya kekerasan ini kan tidak terkesan dengan ketukan-ketukan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Jadi Allah kata wa mallahu bighafilin amma ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak lengah dengan apa yang kamu lakukan kan, yang kamu kerjakan. Amma ta'malun kan, apa yang kita sedang lalui dalam kehidupan kita yang mungkin menyebabkan kerasnya hati kita ni kan, Allah tidak lengah dengan apa yang sedang kita lalui dalam kehidupan kita ini. Dan sebenarnya apa yang kita lalui ini saban hari, hari demi hari, takut-takut kan, na'udzubillah, dia akan makin mengeraskan hati kita sehingga peringatan yang bertubi-tubi seperti ini juga tidak sampai ke dalam pemikiran dan perasaan kita kan. Tadi kita baca
ayat surah Al-Baqarah kan, ayat 74 kan, yang ayat ini kan, menceritakan keadaan yang sama yang sedang ditangani oleh surah Al-Mursalat ini, tapi keadaan itu ialah keadaan pada Bani Israel kan, dan pengajaran yang sama juga kan, yang kita jumpa di dalam surah ini, dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan, mengingatkan berkali-kali kan, bahawa pasti akan jadi wailun yauma idzin lil mukadzibin kan, ayat 19 kan. Kita jumpa ini dalam kan, pertama ayat 15 kan, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Ingatlah kan, takutlah, sedarlah bahawa kecelakaan yang besar itu pasti akan menimpa bagi orang yang mendustakan apa? Mendustakan ayat-ayat Allah yang datang kan. Sebelum daripada peringatan ini disebut berbagai-bagai hujah dan berbagai-bagai ancaman, amaran kan. Yang blok yang pertama ni kita telah baca hujah-hujah kan. Dalam blok yang kedua kan, hujah dan juga amaran kan, bahawa Allah SWT ceritakan Allah berbuat kan, ada hukum peraturan Allah SWT yang akan kena kepada orang yang terdahulu, pasti juga kena kepada orang yang kemudian kalau mereka mengulangi perkara yang sama kan. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Tidakkah peringatan ini juga mengesankan hati-hati yang keras ini kan, hati-hati yang ataupun mereka yang mendustakan ayat-ayat ini, masih lagi mendustakan kan. Allah ulang lagi kan, ayat 20 kan sehingga 24 yang kita baca dulu sebelum tu kan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi hujah lain pula kan, yang bagaimana manusia dicipta, proses penciptaan, kemudian Allah yang membesarkan dia, menjadikan dia makhluk yang sempurna kan, sebaik-baik kan, yang menentukan ini adalah ni'mal qadirun, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masih lagi tidakkah kamu memikirkan hujah ini kan, logiknya kan, yang kita telah bincang itu kan, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Masihkah lagi kamu tidak menyadari bahawa kecelakaan yang besar ini, kehancuran pasti akan datang kepada mereka yang mendustakan kan? Masih keras lagi ke hati kamu kan, qasat qulubukum. Ini adalah mesej yang nak disampaikan oleh surah Al-Mursalat yang kita baca berulang-ulang kan. Dia tidaklah pengulangan ni sengaja untuk menjadi style kata saja, tapi dia adalah merupakan mesej yang besar yang Allah nak supaya sampai kepada pendengar dia kan. Kemudian ayat 25 dan 28 semalam kan, ayat 28 diulang sekali lagi kan, wailun yauma idzil lil mukadzibin kan, dengan hujah yang lain pula kan. Ada yang hujah, ada yang amaran kan, di dalam paragraf-paragraf atau blok-blok ni kan. Hujah yang lain pula kan, Allah hujah bahawa bumi ini dijadikan tempat berkumpul untuk yang mati dan yang hidup kan. Sebab yang mati itu dia tidaklah akan dilupakan terus. Itu yang Allah SWT ingatkan kepada kita kan. Ahya'an wa amwata kan. Allah tanya kepada kita, alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami jadikan bumi ini tempat berkumpul? Yang hidup ahya'an wa amwata, dan yang mati. Maksudnya yang hidup masih hidup, tapi yang mati itu sebenarnya bukanlah untuk disimpan di dalam bumi itu kemudian dilupakan kan. Dia akan hancur begitu saja, tidak kan, tapi disimpan di dalam bumi ini supaya menjadi ingatan kepada yang hidup ni bahawa yang dalam bumi ini nanti akan juga bangkit balik kan. Masih dekat lagi dengan kita yang kita simpan di dalam bumi ni kan. Kalau kita korek kan, jasad-jasad yang dikebumikan ni, kita akan jumpa lagi jasad-jasad ini walaupun ada yang telah reput, ada yang telah hancur. Tapi sebab itulah Allah SWT suruh disimpan di bumi ni sementara supaya dia menjadi peringatan bahawa yang disimpan dekat dengan kita ni akan dibangunkan balik oleh Allah SWT nanti kan. Bukan saja untuk simpan supaya dilupakan begitu saja, tapi yang disimpan ni juga akan bangun kan, akan dibangunkan balik oleh Allah SWT kan, kerana Allah telah bagi seluruh
sokongan kepada kehidupan kita, kan? Ayat 27 yang kita baca semalam. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Bukankah kami jadikan gunung-gunung ni yang memperteguhkan bumi ni, dan juga minuman daripada air yang terbaik, kan? Ma'an furata, air yang enak rasa meminumnya, kan? Yang sesuai untuk kita minum. Semua ni tidak diberi begitu saja, tetapi menjadi bukti bahawa yang ditanam di bumi ni, kan, juga akan dibangkitkan untuk dipersoalkan apa yang telah mereka dapati dulu, mereka gunakan untuk apa, kan? Sebab itulah kemudian Allah SWT tanya lagi, kan, wailun yauma idzil lil mukadzibin, tidakkah ini juga menjadikan kamu menyedari dan takut tentang peringatan kami bahawa kecelakaan, kehancuran besar yang akan pada hari itu yang akan menimpa bagi orang-orang yang mendustakan, kan, dan penyesalan kepada mereka, kan? Dalam ayat 34 sekali lagi diulang, kan? Ini adalah paragraf yang kelima, kan? Diulang sekali lagi, kan? Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan pada mereka ni, pergilah kamu untuk mendapatkan azab yang dulunya kamu dustakan. Ini adalah berbentuk amaran dan ancaman, kan, yang sepatutnya menakutkan hati manusia, kan? Kalau kamu mendustakan perkara ni, nanti Allah kata bersedialah kamu untuk pergi mendapatkan apa yang kamu dustakan dulu. Sejurus selepas kematian kamu akan berhadapan dengan peristiwa ini, kan? Pergilah kamu dapatkan api yang membakar, kan? Api yang kuning, kita katakan semalam, kan, seperti, kan, ka'annahu jimalatun sufrun, kan, iringan unta yang kekuningan, kan? Marak api yang kuning ni yang mengeluarkan asap yang hitam, kan? Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Tak terkesan lagi kah? Itulah lebih kurang mesej surah Al-Mursalat yang nak disampaikan ini. Masih lagi kah qasat qulubukum, seperti mana yang telah jadi pada Bani Israel ni, kerasnya hati mereka, kan? Sehingga tidak terkesan dengan semua mukjizat, kan? Perkara khariqatul adah, kan, yang dilihat oleh mata kepala mereka, kan? Perkara-perkara yang pelik, kan, tidak biasa pada adat biasa, kan, batu boleh terbelah mengeluarkan air dan sebagainya. Tapi ini masih belum lagi mengesankan hati mereka kerana telah jadi keras, kan? Keras lagi daripada batu yang menjadi peringatan untuk mereka itu, kan? Kemudian pagi ini insya-Allah kita sambung lagi. Ada lagi, kan, paragraf-paragraf yang seterusnya yang Allah SWT masih lagi, dan 3 paragraf yang seterusnya masih lagi isi dengan sama ada hujah ataupun amaran, peringatan, ancaman, supaya hati manusia menjadi lembut, kan? Hati mereka ni supaya menjadi lembut dan fikirkan, kan? Duduk sekejap, kan? Renung dan tenung ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan? Dan inilah masa yang terbaik sebenarnya di bulan Ramadan ini, ketika mana kita tidak mengisi perut kita banyak-banyak, kan? Kerana darah tu akan masuk ke perut, kan, untuk memproses perut ni. Darah ni banyak akan duduk di otak, kan? Apabila kita perut kita tidak berisi banyak, inilah masa yang paling baik untuk duduk dan memikirkan dengan mendalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan, supaya kita nampak dan merasai apakah mesej penting. Surah Al-Mursalat ini adalah surah yang dilontarkan kepada hati yang keras ni, kan, kepada mereka yang masih tak terkesan dengan banyak-banyak hujah dan juga berbagai sudut peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah lontarkan, kan. Hadza yaumun la yantiqun, ayat 35, kita sambung lagi, kan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara lagi pada hari itu. Selepas azab besar dan bencana yang ditimpakan kepada mereka
dalam ayat yang sebelum ni dijelaskan keadaan mereka yang akan mereka hadapi pada hari berlakunya perkara-perkara yang menakutkan yang telah Allah cerita sebelum ni, kan? Pada hari itu seterusnya apa akan jadi pada mereka lagi? Hari itu mereka tidak akan dapat berbicara sedikit pun. Kenapa manusia nak berbicara di hari pembalasan, hari mahkamah Rabbul Jalil ini? Biasanya manusia berbicara di mahkamah ni sebab nak mencari alasan, segala alasan yang boleh dicari untuk mempertahankan diri dia, kan? Banyak orang yang mungkin kerana kepandaian dia mencari alasan di dunia ni, maka dia lepas daripada hukuman di dunia ini, kan? Berapa banyak juga orang yang melakukan kesalahan mungkin, tapi kerana kepandaian peguam dia ke, lawyer dia ke, kan, mencari ataupun menghujahkan hujahan-hujahan, maka dia terlepas, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada semua manusia, kan, khususnya dalam ini adalah orang-orang pemuka-pemuka Quraisy ini, sebab mereka amat bangga dengan kemampuan mereka berhujah dan bercakap, kan? Sebab itu dalam riwayat menceritakan mereka menghantar, kan, hantar dia pembesar Suhail bin Amr, kan, yang dikatakan pandai berhujah dan bercakap, kan, untuk berdepan dengan Rasulullah SAW, kan? Tapi Suhail kembali kepada mereka dengan keadaan yang berubah, bengong. Mereka kata, muka kamu berubah ni, kenapa, kan? Suhail ni kemudian dia masuk Islam, kan, dan dia pergi berjihad dan kemudian mati dalam Islam kemudian, kan. Walaupun peringkat awalnya mereka ni, ketika mereka berbincang di Darun Nadwah, mereka ni parlimen Quraisy ni, dan penuh dengan kesombongan, kan. Satu ketika mereka menghantar Amr al-As, kan, kerana Amr al-As ni diplomat yang pandai berhujah juga, pandai ini adalah yang mereka banggakan. Mereka hantar ke Najasyi, kan, untuk berhujah dengan Najasyi supaya dilepaskan balik, dihantar balik orang-orang Islam, dengan harapan Amr al-As yang terkenal sebagai diplomat Arab ni, yang terkenal pandai berhujah, kan, sehingga selepas Islam dia pun masuk Islam kemudian, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada mereka, turunnya ayat ini sebagai ketukan yang amat mengesankan kepada orang-orang yang sombong dengan sangkaan bahawa kebolehan mereka untuk menghujah ni dapat menyelamatkan diri mereka, kan. Hadza yaumun la yantiqun. Hari ini adalah hari yang mereka tidak akan dapat berbicara lagi pada hari itu, kan. Wala yu'zanu lahum faya'tadirun. Dan tidak akan diizinkan lagi bagi mereka, kan. Allah tidak akan membenarkan lagi segala bentuk tipu daya ini, kan. Yang boleh muncul pada hari itu ialah kebenaran, semata-mata kebenaran. Sebab semua orang yang bercakap pada hari itu akan bercakap benar. Semua yang dibolehkan bercakap pada hari itu akan bercakap tidak lain kecuali kebenaran. Yang banyak bercakap dusta atau mendustakan ni, yang keluar daripada mulut dan sebagainya, mulut tidak dibenarkan bercakap lagi, kan. Dalam ayat lain Quran, Allah cerita yang akan disuruh bercakap ialah semua anggota yang lain. Tangan yang tidak pernah bercakap di muka bumi ni, tapi menyimpan maklumat-maklumat ni, dan akan dikeluarkan, mereka ni akan bercakap pada hari itu, kan, kerana Allah SWT tidak izinkan pada mana-mana kemungkinan lagi manusia ni untuk meminta uzur, kan. Wala yu'zanu lahum faya'tadhirun. Ya'tadhirun, kan, menguzurkan diri mereka dengan berbagai alasan, kan. Nor will they be allowed to offer excuses, kan. Mereka tidak akan dapat memberi excuses lagi, alasan-alasan yang akan melepaskan diri mereka, walaupun dengan kepintaran mereka bercakap, kan. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Tidakkah kamu sedar lagi, kan, kerana ini amat memukul ego kepada orang yang rasa dia ada kuasa, dia ada kebolehan untuk melepaskan diri, dan banyak kali dia telah melepaskan diri di dunia ini, kan. Kerana kehebatan dia berhujah, ataupun dia ada harta kekuasaan yang boleh mencari orang yang boleh menghujahkan untuk dia, dan dia terlepas, dalam banyak ketika dia terlepas.
boleh mempermain-mainkan, mengolok-olokkan kan, kebenaran. Tapi pada hari itu kan, tidak ada lagi ruang untuk mereka, kerana Allah SWT tutup semua kan, semua kemungkinan untuk penipuan ni boleh berlaku kan. Hanya kebenaran yang akan muncul pada hari itu kan. Dan ini pasti akan orang-orang yang macam ni kan, kita tengok pemimpin besar dunia yang ego dia amat tinggi kan. Dulu kita tengok Saddam Hussein kan, yang telah mendapat apa yang dia dapati dalam hujung kehidupan dia kan. Muammar Gaddafi kan, antaranya yang egonya amat tinggi kan. Kita yang amat difahami oleh musuh-musuh barat, amat memahami bahawa mereka ni kelemahan besar mereka adalah tingginya ego mereka ni kan. Saddam Hussein ni sehingga hari akhir perbicaraan dia, dan dia masih lagi, kalau kita tengok dokumentari yang menceritakan tentang ni kan, dia masih lagi mempertahankan bahawa dia adalah presiden Iraq kan. Yang sebab tidak, sebelum ini tidak pernah dia diletakkan dalam keadaan yang dia tidak dapat lepas lagi daripada hukuman kan, perbicaraan di Iraq kan, yang menyebabkan akhirnya dia digantung kan. Tapi ego itu tetap ada sampailah ke hujung kehidupan nyawa mereka. Tidak hilang ego ni kan. Ini adalah orang-orang yang seperti inilah yang dibayangkan para pemuka Quraisy ketika itu kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lontarkan dengan senario ini kan, sebagai ancaman dan ingatan, amaran kepada mereka kan. Hari itu kamu tidak akan dapat lagi menggunakan segala kelebihan yang kamu sangka kelebihan ini, kerana kamu akan berhadapan dengan wailun yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah bagi hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kan. Alangkah ruginya kepada orang-orang yang tidak sempat untuk membaca dan menjumpai ayat-ayat ingatan Allah ni dalam Al-Quranul Karim, tersimpan di celah-celah kitab yang mereka simpan dan tidak mereka buka dan baca, tentang ancaman yang amat mengetuk jiwa ni kan, kepada mereka yang ada ego, bahawa mereka akan dapat melepaskan diri kan. Tapi ini adalah sebab itulah ayat Al-Quran ini adalah al-wahyi yang matlu, yang mesti dibaca kan. Dibaca dan Allah akan bagi ganjaran, bukan ganjaran baca tu sebab ganjaran itu saja, tapi baca itu kerana kita nak mendapat ingatan-ingatan yang sebegini kan. Mana-mana hati yang keras kan, kalau ada peluang lagi bagi dia, sebelum Allah khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati hati mereka, pasti dia akan terkesan dengan ingatan-ingatan yang sebegini kan. Lagi kan, paragraf yang lagi Allah SWT sebut, hadza yaumul fasl, ini adalah hari keputusan kan. Jama'nakum wal awwalin, hari inilah kami akan mengumpulkan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu kan, al-awwalin kan. Kerana mereka ini juga kan, dengan penuh kesombongan kan, memperlekehkan kan, amaran indifferent kan, menunjukkan sikap indifferent ataupun merendah-rendahkan amaran Rasul kan, tentang akan dibangkitkan kembali manusia nanti kan. Mereka menanya-nanyakan kan, adakah nenek moyang kami ni akan bangkit bersama kami nanti kan? Nenek moyang kami akan bangkit bersamakah kan? Bolehkah Allah SWT bangkitkan mereka balik? Kalau kami bangkit dan mereka yang terdahulu tu macam mana? Adakah mereka akan terlepas daripada ini kan? Maka Allah SWT menjelaskan, semua kamu akan dibangkitkan, nenek moyang kamu dan kamu juga semua akan dibangkitkan dan semua akan dihadapkan. Hadza yaumul fasl, ini adalah hari keputusan. Tidak ada seorang pun akan terlepas daripada yaumul fasl ini, termasuklah nenek moyang terdahulu kan, dan kamu juga kan. Fa in kana lakum kaidun fakidun, dan kalau kamu ada tipu daya lain lagi, kaid ni tipu daya kan, trik, kamu ada trik apa-apa lagi kan, fakidun, maka tunjuklah kan, lakukanlah tipu daya yang kamu boleh buat kan. Ini juga seiring dengan
nada blog ataupun paragraf yang sebelum ini, kesombongan bagi mereka yang merasakan mereka boleh melepas diri dengan hujah-hujah, kan? Hujah-hujah mulut, kan? Dan juga menjawab semua, kan, dengan berbagai cara, menguzurkan diri, mengelakkan daripada dikenakan hukuman. Begitu juga kamu yang menyangka kamu boleh melakukan tipu daya, kan? Kaid ni kalau dalam Al-Quran ni, kaidu matin atau kaidun fayakidun ini, kaid ini adalah sebenarnya asalnya maksudnya tipu daya, perancangan. Tapi dalam Al-Quran, kaid ni umumnya digunakan untuk menceritakan tentang perancangan rahsia mereka untuk menewaskan Rasulullah SAW. Dan penggunaan istilah ni membawa maksud bahawa mereka menentang Rasul untuk mempertahankan kedudukan mereka, walaupun mereka menerima kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul ni di hati kecil mereka, kan? Ini adalah kesan perkataan kaid ini, kan? Jadi kalau kamu ada lagi trik mana-mana tipu daya, kan, macam-macam yang mereka bincangkan dalam Nadwah dulu, kan? Ataupun hari ini bermacam-macam lagi trik, kan? Sama ada dalam media massa, kan, kita boleh putar belitkan, kan? Ataupun dalam media sosial, kan, gambar boleh diputar belitkan, kan, untuk melaksanakan tipu daya kamu. Hari ini kalau ada lagi, tunjuklah, Allah kata, kan, pasti kamu tidak akan dapat melakukan lagi tipu daya ini, kan. Wailun yawma idzil lil mukadzibin, maka kehancuran, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi mereka yang telah mendustakan dengan berbagai tipu daya ni, kan. InsyaAllah rasanya kita berhenti dulu setakat ini, lebih masa, kan. Kita sambung lagi insyaAllah pada malam ini. Moga-moga insyaAllah kita angkat doa kepada Allah SWT di masa-masa kan, Allah kata qumil laila illa qalilan, kan, nisfahu aw inqus minhu qalilan. Bangun malam untuk kita membaca ayat-ayat ini, kalaupun tidak kita ulang-ulang ke dalam fikiran kita untuk memikirkan dengan mendalam, kan, apakah mesej yang Allah nak sampaikan dengan bentuk, kan, pengulangan-pengulangan yang begini, dan setiap kali dilontarkan dengan hujah-hujah ataupun ancaman-ancaman, diingatkan kembali, kan. Wailun yawma idzil lil mukadzibin, pastilah kamu tidak akan melepaskan diri dan kamu akan menghadapi bencana yang besar pada hari itu, kan. So insyaAllah kita berhenti dulu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.